Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 9 Oktober 2020. Barisan Kabinet Baharu Kerajaan Negeri Sabah berikrar akan bekerja bersungguh-sungguh sebagai satu pasukan untuk membawa perubahan ke arah pembangunan mapan demi kesejahteraan rakyat di negeri ini. Perkara itu disuarakan beberapa menteri dan pembantu menteri ketika ditemui RTM selepas istiadat angkat sumpah jawatan Jemaah Menteri dan Pembantu Menteri Kerajaan Negeri yang berlangsung di Istana Negeri, Kota Kinabalu. Saya amat yakin gabungan antara muka lama dan muka baru yang telah diamanahkan mentadbir atau memimpin kerajaan negeri ini dapat membantu negeri Sabah ke arah yang lebih cemerlang. Kita melihat ini sebagai satu kekuatan, ya. Tetapi kita juga mau melihat jemaah menteri, jemaah pembantu-pembantu menteri dan semua pemimpin bersatu padu, ya, untuk melihat janji-janji dalam pilihan raya dan juga isu-isu yang melibatkan rakyat itu perlu kita tangani. Alhamdulillah, saya melihat Barisan Kabinet Sabah yang baru ini adalah satu kombinasi yang amat tepat. Ada muka lama dan juga muka baru, dan saya yakin dan percaya kabinet yang baru ini akan dapat melaksanakan tanggung jawab bukan saja untuk memajukan negeri Sabah, tapi harapan untuk masa depan anak-anak kita. Saya melihat ia rata-rata di kalangan yang berpengalaman dan juga orang baru, namun saya percaya bahwa mereka dan yang ada hari ini sememangnya ada kekuatan diri masing-masing untuk membangunkan negeri Sabah dan juga daerah dan kawasan masing-masing. Satu kesungguhan yang benar-benar baik untuk negeri Sabah, yang mana ramai pembantu menteri yang boleh bekerja untuk membantu menteri. Kabinet baru ini nampak lebih solid, ya, dengan gabungan muka lama dan muka baru, dan kita harapkan kabinet Sabah yang baru ini dapat membawa negeri Sabah ke tempat yang lebih baik. Terdahulu, istiadat angkat sumpah jawatan Jemaah Menteri dan Pembantu-Pembantu Menteri berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Upacara angkat sumpah dimulakan bekas Senator Datuk Kazim M. Yahya yang mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Ia diikuti Adun Membakut Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas, Adun Sukau Datuk Jafri Arifin daripada UMNO sebagai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan Adun Tanjung Keramat Syahelmi Yahya juga daripada UMNO sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Turut mengangkat sumpah seorang lagi wakil UMNO iaitu Adun Karampunai Datuk Yaakob Khan selaku Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan Adun Suk Datuk Aaron Angin daripada Parti Solidariti Tanah Airku STAR sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dalam pada itu, 18 Adun mengangkat sumpah sebagai pembantu menteri. Antaranya Adun Paginatan Datuk Abidin Madingkir dan Adun Bandau Datuk Wetrom Bahanda sebagai pembantu menteri kepada Ketua Menteri, Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan Adun Pantai Dalit Jasnih Daya sebagai pembantu Menteri Kewangan, serta Adun Kiulu Datuk Johnston Bangkuai sebagai pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Tun Johar turut menyampaikan watikah adun dilantik kepada Bendahari UMNO Sabah Suhaimi Nasir, bekas Ahli Parlimen Tenem Datuk Remy Unggi, bekas adun dilantik Kerajaan Negeri terdahulu Jafari Waliam dan Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan. Dua lagi adun dilantik tidak hadir dalam istiadat ini iaitu Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee dan Datuk Amisah Yassin. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor tidak dapat menghadiri istiadat ini kerana sedang menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu berikutan terdedah dengan individu yang didapati positif COVID-19.
Baik, kita beralih kepada perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Sebanyak 271 kes baharu dikesan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 3,291. Kesemua kes baharu tersebut melibatkan warga tempatan. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 5 kematian direkodkan di negeri ini semalam menjadikan jumlah korban COVID-19 di Sabah kini 22 orang. Kes kematian semalam masing-masing 2 di Hospital Tawau dan masing-masing 1 kematian di Hospital Lahad Datu, Hospital Semporna dan Hospital Duchess of Kent Sandakan. Ia melibatkan seorang perempuan dan 4 lelaki berusia lingkungan 55 hingga 82 tahun. 4 daripada mereka mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Manakala 2 lagi kluster baharu turut dikesan di negeri ini semalam iaitu kluster 7 Serangkai yang dikenal pasti di Tuaran dan kluster Tanah Merah di Tawau menjadikan jumlah kluster COVID-19 aktif di Sabah kini 17. Daripada 271 kes baharu semalam, 252 dikesan daripada pelbagai saringan COVID-19. Manakala 6 kes dari kluster ramai-ramai, 5 kes kluster laut, 3 kes kluster benteng LD dan 5 kes dari kluster baharu iaitu 3 kes dari kluster 7 Serangkai dan 2 kes kluster Tanah Merah. 573 sekolah di Sabah yang berada dalam zon merah kini ditutup secara berperingkat-peringkat sejak 20 September lalu. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Misrin Radin berkata daripada jumlah itu, 242 sekolah merupakan sekolah di Papar, Tuaran dan Sandakan yang mula ditutup semalam sehingga 23 Oktober 2020 berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula tengah malam tadi. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Katanya 122 sekolah pula terletak dalam daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan yang ditutup sejak 6 Oktober hingga 20 Oktober ini. Manakala 209 sekolah di Lahad Datu, Tawau, Semporna dan Kunak telah ditutup sejak 29 September hingga 12 Oktober ini susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB. Justru Datuk Dr. Misrin berkata proses pendidikan diteruskan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Katanya kerjasama ibu bapa amat penting bagi memastikan kejayaan PDPR dengan memastikan anak-anak membuat latihan yang diberikan guru agar mereka tidak ketinggalan dalam perolehan ilmu. Pada masa sama, ibu bapa juga perlu membantu anak-anak dalam proses pembelajaran berasaskan projek. Ia akan diberi penghargaan dalam bentuk sijil oleh pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Sejumlah 5,880 kenderaan melibatkan 6,930 orang awam diperiksa dalam sekatan Jalan Raya SJR sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan di Kota Kinabalu Rabu lalu. Daripada jumlah itu, 53 kenderaan diarah berpatah balik kerana tidak mempunyai surat kebenaran daripada pihak berkuasa. Kebenaran pihak polis ini hanya diberikan pada yang melibatkan aktiviti essential service, perkhidmatan perlu dan yang mendapatkan rawatan kesihatan atau kebajikan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibi Manjinji berkata, 22 kenderaan dikenakan saman di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Manakala 7 kompaun dikeluarkan terhadap orang awam kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika berada di tempat awam. SCP Habibi menyatakan demikian kepada media selepas tinjauan SJR di Jalan Politeknik Anjung Melawar, Kota Kinabalu. Sebanyak 9 balai polis dalam daerah Kota Kinabalu dengan keanggotaan 1,200 orang dibahagikan dalam penugasan pencegahan jenayah, operasi COVID-19 serta petugas pejabat. Dalam perkembangan berkaitan, SCP Habibi memaklumkan seramai 146 anggota IPD Kota Kinabalu terdiri 7 pegawai, 136 anggota dan 3 penjawat awam telah diarahkan menjalani kuarantin di rumah. Maritim Malaysia Sabah menahan sebuah bot nelayan tempatan kerana didapati melakukan aktiviti menangkap ikan di kawasan bawah 3 batu nautika. Bot nelayan tersebut ditahan pada kedudukan kira-kira 2.47 batu nautika barat, Tanjung Lok Pisuk, Tuaran.
Pengarah Maritim Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksamana Pertama Maritim Muhammad Rosli Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan tangkapan dibuat hasil pengesanan radar sistem pengawasan laut Swasla Sabah. Turut ditahan 6 orang kru terdiri 2 rakyat Malaysia, 3 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Filipina. Kesemua kru akan menjalani saringan COVID-19. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 8-B, iaitu melanggar syarat lesen kerana menunda kurang 3 batu nautika dari pesisir pantai. Sangat perlu, dan sebab macam kita tahu sekarang banyak yang ekonomi yang drop, banyak yang individu yang tidak bekerja. Jadi dengan dana penjana ni dorang boleh macam run balik dorang punya ekonomi itu untuk kembangkan dorang punya ekonomi lah. Usahawan sekarang ni masih struggle untuk mencari pendapatan sebab PKP pun masih berlangsung dan juga jumlah pesakit COVID juga semakin bertambah di Sabah. Jadi kemungkinan besar akan PKP, jadi itu akan mengganggu kami. Jadi kalau ada bantuan seperti ini ditambahkan lagi, itu sangat membantu kami lah untuk memperkembangkan lagi kami punya perniagaan. Tetapi berikan kepada peniaga-peniaga kecil ini, maka kami boleh berikan pekerjaan kepada ramai orang. Dan kami juga boleh memberikan latihan, dan latihan tersebut ada komitmen daripada pihak kami perlu membayar sejumlah gaji, dan pihak kerajaan sendiri pun memberikan sejumlah allowance untuk sekurang-kurangnya anak-anak muda khususnya yang tidak mempunyai pekerjaan dan terjejas teruk ketika PKP boleh mendapatkan sejumlah wang yang cukup untuk survival pada masa depan. Dan baik, sekian berita pagi Sabah Budayakan. Norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.